A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, di pagi Jumaat yang mulia ini, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu online ataupun namanya bicara Jumaat Barakah di ambang Muharram, yang mana insya-Allah yang mana pada pagi ini kita beruntung, alhamdulillah Allah rezekikan kita insya-Allah akan sama-sama mendengar tausiah ataupun taujihat daripada Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman yang kita bawakan khas pada pagi ini, insya-Allah bagi sama-sama mengupas satu tajuk iaitu berkenaan dengan azam tahun baru, azam tahun baru Muharram, yang mana insya-Allah kita tak berapa lama lagi kita akan masuk tahun baru Hijrah, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak masuk tahun baru ni, macam biasalah kita cuba muhasabah diri kita dan kita akan mendengarlah sarana-sarana dan pesanan-pesanan daripada Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit bagi mempersiapkan diri kita semua, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan sesi bicara Jumaat Barakah pada kali ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk meneruskan lagi sesi bicara Jumaat Barakah kita pada pagi ini, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit untuk meneruskan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Izzat selaku moderator bersama dengan Ustaz Ibrahim dan semua warga kerja di Quranic Mind, muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitulah pagi Jumaat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dipanggil Jumaah Mubarakah. Iaitu kita sudah berada di 27 Zulhijjah. 27 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 6 hari bulan Ogos 2021. Tajuk kita iaitulah azam tahun baru sempena dengan kedatangan bulan Muharram 1443. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, angka bergerak, hari berjalan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan hari dan malam silih berganti, liman arada an yazakkara au arada syukura. Allahu Akbar. Liman arada an yazakkara au arada syukura. Sebab apa hari berganti?
Tengok dalam surah Al-Furqan, tanda. Pelajar-pelajar ni dia suka tanda kan, dia suka tulis, suka catat. Jadi kita catat surah Al-Furqan yang baru je kita khatam dia punya tafsir. Alhamdulillah, sambil kita ber-PKP, kita dapat lagi dapat mengambil peluang yang dan ruang yang besar ini untuk apa? Untuk kita tadabbur ayat-ayat Allah, memahami ayat Quran. Allah Taala sebut dalam surah ini ayat yang 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan di langit ada buruj, perjalanan bintang. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah Subhanahu wa taala جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Allah jadikan malam dan siang silih berganti untuk apa? Liman arada an yazakkar, bagi orang yang nak ambil peringatan dan mengambil sikap syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas daripada ayat ini, tuan-tuan, Allah Taala sebut kepada kita sifat ibadur rahman, ada 11 sifat. Baik, sifat yang pada kita dah huraikan dalam tafsir surah Al-Furqan. Yang saya nak hurai di sini bersama dengan sahabat-sahabat pada pagi ini, iaitulah tentang apakah muhasabah di akhir tahun untuk menguatkan semangat kita di awal tahun. Kata orang, semua benda yang baru suka. Bahasa Arab dia bergurau, dia kata kullu jadidin laziz. Semua yang baru itu seronok. Boleh kereta baru seronok, boleh baju baru seronok. Saya nak sebut yang lain pun takut orang marah. Boleh bini baru pun seronok kan. Tapi sebutlah juga, ambil orang kata sebagai tanda benda baru. Kecuali satu yang baru tak seronok, iaitulah apabila berpindah ke alam baru, daripada alam dunia ke alam kubur. Belum tentu kita suka di sana, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Maka Allah SWT sebut dalam ayat ini, Al-Furqan, silih berganti malam dengan siang ini. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita, hei manusia semua, mengambil peringatan, mengambil pengajaran, mengambil iktibar, buat kira-kira bertukarnya malam dengan siang itu adalah merupakan pertukaran hari, pertukaran tahun, pertukaran umur, daripada umur 60 kepada 61 hari. Besok 62 hari. Jadi itulah 60 tahun 2 hari. Maknanya hari berganti, silih berganti malam dengan siang. Dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ingat, manusia sedar bahawa masa sangat cepat berlalu. Masa sangat cepat berlalu, maka kita mengatakan al-ibratu min mururil ayyam wal a'wam, kita adalah mengambil pengajaran daripada silih berganti malam dengan siang. Allahu Akbar. Itu dalam surah Al-Furqan. Saya bawa kepada tuan-tuan kepada ayat yang telah kita belajar. Ini semua siri ulang kaji. Sepanjang tahun 1442, surah-surah ini telah kita tadabbur. Dalam surah An-Nur ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala tukar malam dengan siang. Sekarang siang, sekejap lagi, beberapa jam lagi, datangnya malam. Untuk apa? Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Semuanya itu menjadi pengajaran, iktibar, bagi orang yang punya akal pemikiran. Bagi orang yang punya akal fikiran, silih berganti malam dengan siang, itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dalam surah An-Nur ayat 44. Surah An-Nur
ayat 44. Para jemaah sekalian, manakah kelalaian? Di manakah lupa kita apabila berlalunya masa, tidak bertambahnya masa, meningkatnya umur, tetapi tidak meningkatnya amal ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tahun lepas 1442 kita tak sempat mengaji Quran, 43 tak mengaji juga. Kita kata ini satu kepincangan yang amat besar. Kepincangan yang mana? Yang sangat besar. Bila kita nak belajar? Bila kita nak mengaji Quran? Kalau setiap tahun duduk main lagu ni, duduk ni, orang panggil dia takut lama. Hari ni, Masya Allah, Tabarakallah, ustaz-ustaz kita buka kelas Quran, dulu kena pergi bawa Quran, bawa muqaddam, kan? Nak pergi belajar di mana? Rumah ustaz, rumah tok guru, rumah mak guru. Sekarang ni kita nak pergi tak boleh. Kan? PKP punya pasal, tuan-tuan dan puan-puan berpeluang pula belajar secara online. Ada orang tanya ni ustaz, dia kata mengaji online ni pahala sama ke dengan mengaji berdepan, talaqi? Saya kata dari sudut belajar, na'am, insya-Allah sama. Sebab kita boleh tanya, boleh jawab. Boleh berinteraksi dengan guru yang kita belajar. Syafahi, na'am. Kita baca dia boleh tegur. Spontan waktu tu juga. Bukan macam PDP anak sekolah, hantar pagi ni malam sekarang baru ustaz jawab. Kan? Tapi yang kita belajar ni direct. Nah. Tetapi dari sudut majlis ilmu mungkin berbezalah. Kita duduk depan. Ya ini saya dekat sini, tuan-tuan entah di mana. Kita kata tak apalah. Yang penting kita belajar alam maya ke alam apa yang tak bagusnya, tak ada belajar. Itu tak bagus. Saya tak belajarlah sebab guru tak ada sekarang ni. Nak pergi mengaji tak boleh pergi. Pergi kan kena tangkap, kena saman, ribu-ribu denda. Kan? Nak pergi masjid, masjid ditutup. Dengan sebab apa masjid ditutup? Sebab takut menarak COVID. Tapi bila masjid tutup, COVID naik juga. Kita kata kepincangan bukan di masjid, tuan-tuan. Kepincangan di lain tempat. Carilah di mana tempatnya. Bukalah masjid. Untuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala bersimpuh di situ. Menghadap Allah Azza wa Jalla. Berdoa, bermunajat kepada Allah. Supaya hilangkan penyakit yang ada ini. Jadi para jemaah sekalian, tahun ini bermakna sudah tahun yang kedua kita menyambut awal Muharram dalam keadaan pandemik ataupun dalam keadaan wabak, dalam keadaan majlis-majlis ilmu terkurung dan juga masjid-masjid kita dikawal. Baik para pelajar sekalian. Ayat ini, surah An-Nur ini mengari pelajaran pada kita, manakah ghaflah, manakah kelalaian yang besar selain daripada kita lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bila bertukar tahun, bermakna telah berlalu 300 hari, 360 hari daripada umur kita, semakin meninggalkan zaman kanak-kanak, semakin menghampiri kita kepada destinasi depan, iaitulah menghampiri kita kepada alam barzakh ataupun alam kubur. Cuma untuk fakta sejarah, ada kesambutan awal Muharram ni ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Sebab Nabi SAW tidak meletakkan tahun. Cuma setahun itu disusun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma dari sudut semangat motivasi, kita ni mengambil sempena. Awal tahun semangat baru. Ini tahun Hijri. Nanti mari tahun Masihi, awal tahun, semangat baru pula. Jadi kalau kita kena 4 kali semangat setahun, makin semangatlah kita tu. InsyaAllah lupa ghaflala sekejap. Sekarang ni, untuk tahun ni, 1443, kita akan sambut, kita akan masuki awal Muharram. 1 hari bulan Muharram, hari Selasa ni. InsyaAllah, hari Selasa, bersama dengan 10 Ogos. Ini tahun ni. Tahun depan dia beza pula. 1 Muharram mungkin awal Ogos lagi. Ataupun dia begitulah suasana bertukar. Tahun Hijri lebih cepat daripada tahun miladi. Lebih awal. Tahun Hijri lebih awal daripada tahun miladi. Dan untuk muhasabah kita para pelajar sekalian, banyak ibadat-ibadat
yang besar diikat dengan tahun Hijri, bukan dengan tahun miladi. Maksud dia ibadat yang bersifat tahunan. Macam puasa, haji, itu bersifat tahunan, maka dia ambil tahun miladi, tahun Hijri. Ibadat yang bersifat harian, dia akan ambil tahun miladi. Macam solat. Solat kita terikat dengan matahari, bukan ikat dengan bulan. Orang tak kata ini bulan solat ni, lah. Solat sifat harian yang dia buat sambutan bulan solat itu untuk nak daurah. Daurah bulan solat, hukum solat itu cerita lain, tapi dia panggil solat itu bersifat harian sebab apa? Kerana ibadat itu bermula daripada aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Salatlah kamu ketika matahari sudah tegak meninggi di atas kepala, sudah dia ada di tengah langit, iaitulah maksudnya waktu zuhur dengan zawal syams. Kemudian kita pergi lagi sampai kepada maghrib, sampai kepada malam. Maknanya oleh kerana solat bersifat harian, maka dia ikut matahari. Sebab matahari dia turun naik satu hari, pagi naik, petang turun. Besok naik lagi selagi tak kiamat. Kalau dah kiamat, habislah kan. Baik. Bila mari zaman kita hari ni pula, masya-Allah. Tahun lepas dengan tahun ni sekejap je rasa. 1443 dah. Bila kita terasa tahun ni habis, apabila ustaz-ustaz kita duk iklan kalender baru sudah keluar, kan? Oh, tahun baru. Biasanya kalender yang jual ni kalender Hijri. Kalender Hijri banyakkan dijual. Masjid, atas nama masjid, atas nama PIBG sekolah, di atas nama persatuan ni, ada juga yang bagi free, tapi biasanya dia orang ni ambil peluang untuk nak ambil derma. Jual RM6, bolehlah RM1 untuk tabung pondok, tabung sekolah contohnya. Tapi kalau tarikh miladi, orang bagi free ya. Oh ni, syarikat-syarikat berlomba-lomba nak bagi free. Kenapa syarikat tak bagi free pula takwim solat kita ni kan? Lagi baik, lagi harmoni. Boleh pahala orang tengok solat. Dia bagi free nanti. Bulan Ramadan sih. Dia panggil imsakiyah Ramadan pula baru bagi free. Tak boleh, jangan duk komen orang. Yang saya nak sebutnya, masa sangat cepat berlalu. Allahu Akbar. Masa berlalu sangat cepat. Tahun lepas dengan tahun ni kita terlupa tengok. Tahun lain dah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok anak-anak pula marah, mengamuk-ngamuk, tak beli kek dia sebab hari jadi. Kan? Kita ni kalau tak ada kek hari jadi, tak ada kek anniversary, kata orang yang ada isteri, kan? Tak ada takwim, kita pun terlupa tahun baru. Allahu Akbar. Baik. Di antara tanda-tanda kiamat, para pelajar sekalian, taqarubuz zaman. Masa jadi cepat. Masa jadi dekat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebutnya nama Nabi, tuan-tuan dan puan-puan terus je berselawat. Kita raih sebanyak mungkin selawat pada hari Jumaat ni, kan? Hari Jumaat ni dia panggil ingat Jumaat, ingat selawat. Ya, ingat Jumaat, ingat selawat. Jangan lupa ingat Jumaat baca surah Al-Kahfi. Jangan tak baca. Ingat Jumaat baca surah Al-Kahfi sekali. Tuan-tuan dah baca ke belum? Kalau dah baca, alhamdulillah, baca surah lain pula. Kalau yang belum baca, berazam selepas habis kuliah ni terus baca. Kan? Sambil kita menunggu Jumaat. Yang boleh pergi, alhamdulillah. Yang tak boleh pergi, kita kata alhamdulillah. Nak buat macam mana? Nak pergi tak boleh. Kalau pergi kena saman. Kan? Tapi jangan pula tak boleh pergi masjid. Pergi duduk melepok di pasar raya. Jangan. Itu tak boleh. Baiklah. Dalam hadis Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa jadi dekat. Fatakunus sanatu kasyahri. Setahun macam sebulan. Wasyahru kal jum'ati. Satu bulan macam satu minggu. Habis dah bulan Zulhijjah. Baru ya ustaz kempen puasa hari Arafah kan. Ini insya-Allah kita mula nak kempen hari ni. Kempen puasa hari Ashura. Jangan lupa
Hari Ashura kita untuk tahun ni iaitulah 9 Muharram pada 18 dan 19 Ogos. 18 19 Ogos iaitulah puasa hari Tasu'a dengan hari Ashura. Kita kempen dari sekarang supaya jangan ada orang terlupa dan jangan ada orang buat kenduri pada hari itu. Oi, kenapa tak bagi tahu awal? Kenapa tak maklum awal? Saya dah tempah catering buat kenduri pada hari ni. Hari mana tu? Hari 19 Ogos. Jangan, hari tu 10 Muharram, hari Ashura. Allah, sudah. Tuan-tuan bayangkan, kalau bertembung di antara puasa dengan kenduri, mana yang satu yang akan terkorban? Kita kata sudah pasti terkorbanlah puasa kita. Dia kata tak apa, puasa kita tahun depan boleh puasa lagi. Tapi gula kambing ni kalau tak makan hari ni entah bila pula dapat. Itu yang dia menang. Kita akan tewas di mana? Di kaki kambing. Allahul Musta'an. Maka itulah hadis Nabi diriwayat oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain, satu lagi hadis ini muttafaqun alaih daripada Abi Hurairah. Nabi kata, ya taqarabuz zaman. Masa jadi dekat. Hari ni saya tak tahu nak kata. Contoh-contoh sangat besar. Masa jadi dekat. Pasar-pasar. Ada dalam hadis lain Nabi kata pasar juga. Taqarubul aswaq. Pasar jadi dekat. Tuan nak makan apa? Nak makan gini-gini. Tengok dalam internet, ada. Dekat mana makanan? Dekat Kuala Lumpur. Tapi sekejap je kita tanya, boleh? Tak ada apa. Saya hantar pagi ni, petang sampai. Paling lewat pun esok sampai. Makan ni tak sempat rusak. Itu dia panggil. Dan kita nak beli apa-apa pun tak perlu pergi mana-mana. Yang penting ada banking online, jalanlah dia, bertawakal ala Allah. Ini semua ni wanita tak payah duk pilih banyak-banyak dah, kan? Nak beli barang ke, beli baju ke, beli apa, barang-barang pasar-pasar, kedai-kedai luar negara, dalam negara sama, tak payah travel pergi jauh-jauh. Mesti COVID ni buat susah. Tunggu je postman, pos laju, pos syarikat pos datang mari hantar barang depan tangga kita. Itu dia panggil ya taqarub. Masa dekat. Dalam riwayat lain kata pasar pun dekat juga. Nak kata apa? Wa yuqbadul ilm. Ini yang kita bimbang. Dan ilmu juga diangkat. Kat sini orang pelik lah. Dia kata ilmu diangkat ni macam mana Ustaz? Mau tanya sikit. Ilmu diangkat tu macam mana? Sedangkan hari ni kita tengok pengajian-pengajian anak-anak graduasi daripada pengajian Islam ramai sekali. Macam mana pula dalam hadis ni kata ilmu diangkat? Kita kata dua dimensi ilmu diangkat. Satu dalam riwayat lain Nabi kata dimatikan, ulama-ulama yang besar mati. Kemudian jadilah kawasan itu terangkatlah ilmu di situ. Nak tunggu naik pula kibar ulama lain pengganti, lambat juga tu, bukan senang. Bukan mudah nak dapat satu-satu pengganti. Dan yang kita nampak sangat ketara sangatnya zaman kita hari ni, ilmu diangkat, orang belajar agama ramai. Graduasi pengajian agama ramai, pengajian Islam, tetapi yang beramal tu tak ramai. Ini punca. Ilmu diangkat, sama ada orang tak tahu, ataupun orang tahu tapi tidak beramal. Wa tazhar al-fitan, dan timbulnya fitnah-fitnah yang berlaku, iaitulah banyaknya berlaku fitnah hari ini, tuduh-menuduh, berebut ni macam-macam kita punya, dan juga wa yakthurul harj. Yulqa syuh. Banyaknya orang yang bersifat bakhil, duit banyak tapi bakhil. Yakthurul haraj, dan banyak berlakunya pembunuhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Baiklah, di antara tanda waktu tu lalu cepat, kita rasa tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba muhasabah diri. Setahun yang berlalu, 1442 telah berlalu, berapa banyak pengisian yang kita dapat? Kalau kita kata kita belajar kitab apa yang kita khatam? Kalau kita infak, berapa banyak dah kita beri? Kalau kata kita mendapat ilmu, berapa banyak yang telah kita amalkan? Buat checklist. Ini dia panggil
Kalaulah 1 tahun berlalu, kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak tunjuk kejayaan-kejayaan, hasil mahsul yang kita dapat dari sudut keagamaannya, hasil projek mungkin tuan-tuan boleh tunjuk kat saya. Saya dah siapkan begini, saya dah siap rumah, dah siap tu, siap ni. Dah buat kebun, dah naik taraf, buka cawangan syarikat kita sana sini. Itu yang dunia, semua akan ditinggalkan. Kita nak yang bersifat dunia, tapi menjadi bekal ke akhirat. Itu yang kita nak. Sebab apa? Yang jadi bekal kepada kita, itu yang kita nak bawa bertemu Allah Azza wa Jalla. Yang tak ada bekal tu bawa ke lainnya pun tak nak kata apa. Nah, tuan-tuan bawa, maka itu dia kata. Kalau setahun berlalu, kita tak nak tunjuk satu ilmu, satu kejayaan yang kita buat. 1 bulan berlalu tanpa ilmu yang baru kita dapat, tanpa amalan meningkat. Kalaulah 1 hari berlalu, kita tak nak buat apa, tengok-tengok, tadi subuh, sekejap lagi zuhur, sekejap lagi maghrib, aku ni minta maaf, hari ni hari Jumaat, Al-Kahfi belum sempat baca, waktu dah nak maghrib. Selawat macam mana selawat? Abu Anas selalu pesan supaya berselawat. Masuk jam malam Jumaat, Jumaat, ingat selawat, kan? Sudahlah. Selawat pun tak banyak juga, hari ni baru 20 kali je. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan baca zikir pagi tadi 10 kali. Zikir petang pula 10 kali, baru 20 kali. Habis, di mana waktu kita berlalu 24 jam satu hari, saya anggarkan 24 jam kali dengan 60 minit, kita akan dapat 1440 minit. 1440 minit, berapa kali awak selawat hari ni? Berapa surah yang sempat dibaca, lain daripada Al-Kahfi? Berapa sedekah yang sempat kita beri? Berapa orang yang kita dah bantu? Kalau tak ada ini, dia panggil sudah hilang barakatul waqt. Fala barakata fil waqti, keberkatan waktu hilang. Ini kita bimbang. Seorang ulama syarah kepada hadis yang kita baca tadi, ia taqarrubuz zaman, nama dia Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar ni dia mati pada bulan Zulhijjah. Ni. Kita panggil hari ini dalam sejarah. Ibnu Hajar mati pada bulan Zulhijjah tahun 852. 852. Dia kata apa? Qad wajada zalika fi zamanina haza. Ibnu Hajar kata, aku dah terasa. Zaman aku ni, kurun yang ke-9, aku sudah rasa masa itu berlalu cepat. Ibnu Hajar rasa puas hati tuan-tuan, dia punya tulis kitab Fathul Bari 10 jilid. Kita sampai hari ni dah tua ke diri, dah ni naik uban, belum khatam lagi kitab tu. Ibnu Hajar tulis, kita nak baca pun tak khatam lagi. Kita kata Masya Allah. Itu yang hak belajar, yang tuan-tuan tak belajar tu, boleh jadi kita belum tengok lagi. Jangan marah. Ini semua ni, bila kita masuk dalam sesi muhasabah, kita kena sentap diri kita sendiri. Biar kata orang ketuk kepala sendiri, biar sedar, celik mata daripada mama, daripada orang panggil kesan daripada tidur yang terlalu lama. Baik. Allahul musta'an. Baiklah, kita kata masa yang berlalu, kita kena ingat setiap berlalunya masa, semua itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in khisal. Tidak akan berganjak. Bila kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat esok, kan, kita akan tak boleh nak berjalan. Diam situ. Tunggu saat perbicaraan. Sehingga ditanya 4 perkara. Berapa perkara akan ditanya? 4 perkara. An umurihi fima afna. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tanya kita, umur aku bagi padamu 60, 70 tahun, 80 tahun. Apa yang kau buat? Apa pengisian yang kamu gunakan? Kita nak kata apa? Ya Rabbi, saya sudah travel seluruh dunia. Tapi Mekah tak sampai juga. Bahaya sekali. Ada orang seluruh dunia. Sudah satu dunia dia sudah melawat. Tapi orang tanya dia, umrah lagi dah? Haji belum lagi, umrah pun belum lagi. Kita kata, kau nak jawab apa depan Tuhan esok? Ini bahaya sekali. Kan? Wa an syababihi fima ablahu. Waktu muda dulu kau buat apa, sahabat? Mau buat apa?
Dua soalan tentang umur, tentang zaman. Dua lagi soalan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kamu dari mana? Mau ambil mana harta? Saya kerja, saya bisnes, saya berkebun, alhamdulillah. Tapi kalau saya rasuah, saya beli skim cepat mahal, cepat kaya, cepat miskin, agak-agak apa kita lepas tak lepas kaki bergerak? Tak bergerak. Wa fima anfaqahu. Dua kali soalan tentang harta. Ambil di mana dan dibawa ke mana. Yang kita takut ni kita ustaz-ustaz ni, wa an ilmihi maza amila fih. Ilmu yang kamu dapat, ilmu yang kamu belajar, yang kamu tuntut, apa yang kamu amalkan. Sebab itu ana sendiri, para jemaah sekalian, saya tak kempen pelik-pelik kepada tuan-tuan. Ya, saya kempennya zikir. Dia kita panggil zikir Projek Mega, kan? Zikir Projek Mega mampu milik. Tuan-tuan dan puan-puan sentiasalah berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Zikir pula kita ajar yang mudah-mudah, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti dalam risalah kita ni, ada zikirnya, ada solat sunatnya. Jadi semua yang kita ajar ni para jemaah sekalian, untuk menjadi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam hidup. Tengok, zikir 4 kalimah. Apa yang susah? Tapi masalahnya, amal kata amal. Waktu saya ajar, waktu kita tanya para jemaah, ingat tak ingat? Semua jawab, ingat Ustaz. Tapi waktu kita tanya pula, dah baca ke belum? Terlupa. Waktu dia tanya tadi, dia kata ingat Ustaz. Siapa dia ingat? Ustaz ingat. Dia tak ingat juga. Itu jadi masalah dia je. Allahu Akbar. Baik. 4 perkara ini ditanya, kalau lulus jawapan, barulah kita boleh pergi kepada peringkat yang seterusnya. Boleh pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitulah peringkat yang lain pula pada hari kiamat nanti. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Kita banyaklah berdoa sebagaimana doa yang diajar, disebut Allahumma hasibni hisaban yasira. Kata Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, buatlah kira-kira kepadaku dengan hisab yang mudah, yang simple. Tanya yang sikit-sikit je lah. Kemudian lepasnya kita pergi ke checkpoint yang seterusnya. Mudah-mudahan kita akan sampai ke syurga dalam masa yang dekat, di saat perbicaraan yang begitu dahsyat. Baik para jemaah sekalian, itu ayat Quran kita dengar, hadis Nabi SAW juga kita terdengar. Kita pergi pula kepada kata-kata ulama salafus salih. Ini ilmu motivasi ni tuan-tuan, jangan lupa bermula dengan Quran. Kemudian hadis. Kemudian kita ambil kata-kata ulama yang mutaqaddim, yang dulu. Kemudian baru kita ambil ulama yang semasa. Boleh, tak salah. Tapi saya tengok sebahagian daripada ustaz kita suka sebut nama John tu, John ni. Kita kata buat apa sebut nama John ni? Hebat sangat ke John? Dia bersunat belum lagi. Khitan pun belum lagi. Kita duk ambil qudwah contoh dengan dia pula. Dia mandi junub pun tidak. Dalam bab keduniaan, dalam bab kita punya teknologi, tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, kita ambil lah orang kita. Sebab agama ni, itulah jalan hidup yang kita nak lalui. Kenapa kita pergi tengok orang-orang yang bukan Islam? Baik. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri. Para pelajar catat. Kata-kata ni boleh menjadi motivasi kepada kita untuk azam di awal tahun kita ni. Kata Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta ayyab. Manusia semua. Saya terjemah mudahlah, terjemah bahasa bercakap kan. Hei manusia semua. Innama anta ayyam. Hidup kamu ni hanya beberapa hari saja. Iza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Bila hari satu telah berlalu, bermakna sebahagian daripada hidupmu sudah lalu. Apabila masa sudah berlalu, bermakna hidup kamu juga telah pergi sebahagian daripada kehidupan kita. Kita lebih menuju, lebih dekat kepada kubur.
daripada keluar daripada waktu kita kanak-kanak dilahirkan oleh ibu dulu. Jarak sudah makin ke sana. Mana? Ke alam barzakh, makin ke sana. Waqala, kata di Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala lagi, dia kata apa? Ad-dunya salasatu ayyam. Dunia ini 3 hari saja. Dunia ini berapa hari? 3 hari. Mana 3 masa. 3 peringkat. Ammal ams faqad zahaba bima fi. Allahu akbar. Yang semalam, hari yang lepas, dia telah berlalu dengan apa yang engkau telah isikannya. Semalam, alhamdulillah, kita dapat pengisian yang mantap. Saya belum subuh bangun tahajud. Kemudian solat subuh berjamaah. Kemudian live pula dengar kuliah subuh bersama Abu Anas. Contohlah, ikutlah ustaz mana pun, saya sebut saya lah. Kan? Kemudian kita solat duha. Kemudian kita pergi bekerja mencari rezeki. Kemudian, Masya Allah, amir. Makmurnya hari kita dengan zikir, dengan ibadat, dengan baca Quran. Falyahmadillah, bermakna hari yang berlalu semalam makmur dengan ibadat yang banyak. Tapi kalau daripada pagi lagi bangun pukul 5, bukan nak tahajud, duk bertempik tengok orang duk main sukan, buat apa? Tak sempat subuh, duk forward pula cerita. Cerita orang berebut kursi contohnya. Allahu akbar. Kata-kata seorang pendakwah, dia buat poster. Saya baca poster dia aja, tuan-tuan jangan kecam saya. Dia kata apa? Syaitan jin lari daripada ayat kursi. Ada di antara syaitan manusia bimbang takut hilang kursi. Itu orang berebut kursi lah. Tapi orang yang baik-baik tak masuk dalam perbincangan kita ni. Baik, kita pergi kepada kata-kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia kata, ad-dunya 3 masa. 3 hari. Hari semalam, dia telah berlalu dengan apa? Dengan ibadat-ibadat, dengan pengisian yang telah kita buat. Kalau Tuhan isi dengan baik, kita kata Alhamdulillah. Tapi kalau isi dengan perkara yang tak baik, kita kata Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mana bala telah menimpa ke atas kita. Wa amma gadan. Besok. Fala'allaka la tudrikuhu. Mungkin engkau tak sempat sampai besok. Mana boleh Ustaz? Saya sihat walafiat. Baru je pergi buat test. Apa ni orang buat test jantung, test macam-macam test. Kan? Tak ada apa. Jantung denyutannya stabil. Kolesterol di bawah paras bahaya. Gula cantik. Tuan-tuan kena ingat. Orang yang mati tengah tidur pun ada sekarang. Orang yang mati diserang COVID tak sempat tambah oksigen mati. Orang yang macam-macam kematian depan mata kita duk baca hari ni, kenapa masih lagi mencari helah untuk tidak bertaubat? Kenapa masih lagi mencari helah untuk tidak menambahkan ibadat? Kenapa masih lagi mencari helah untuk macam-macam helah yang kita buat? Semua itu nak menyusahkan kita sendiri di akhirat nanti. Na'udzubillah. Esok belum tentu. Jangan confirm. Karena itu Allah ajar kepada kita. Dalam surah Al-Kahfi, bila kita kata kita nak buat benda esok, ya aku insya-Allah. Insya-Allah, kalau Tuhan izinkan, kita jumpa besok. Kalau Tuhan tak izin, jawabnya orang jumpa juga orang usul dah kita, bukan kita berjalan sendiri. Kita kata bayar. Baik. Itu baru 2 hari. Hari yang ketiga, wa ammal yaum. Hari ini. Learning. Now. Sekarang. Sedap. Sekarang. Learning. Falaka. Masih lagi menjadi hari kamu. Fa'mal fihi. Perbanyakkan amal pada hari ini. Ini kata-kata ulama salafus salih memang memberi apa? Memberi satu ingatan kepada kita. Hari itu 3. Yang berlalu tak boleh nak undur balik. Yang kedua, besok belum tentu kita jumpa.
yang ada di hadapan kita hari ini, gunakanlah sepenuhnya untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua kata di para ulama, dua perkara yang bila keluar tak boleh tarik balik. Apa dia? Masa dengan ucapan. Kata-kata ni kita maki orang, bahasa jahat. Setahun, maaf, silap. Tapi kata-kata tu dah pergi. Undur balik pun tak terundur dah dia. Orang tu ambil, kau tuduh aku. Kau ngata, macam-macam. Baiklah para pelajar sekalian. Seorang lagi ulama. Nama dia, ulama besar ini. Sepatutnya ini dulu. Sebab dia ni sahabat. Tapi tak apa, in tartib. Berkata Al-Syekh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni seorang ulama di antara mufti di zaman sahabat. Mufti sahabah. Ibnu Mas'ud. Alim orangnya. Dia kata apa? Tulis. Para pelajar tulis kata-kata hikmah ini. Ma nadimtu ala syai'in. Aku tidak menyesal di atas satu perkara. Nadmi ala yaumin gharabat syamsuh. Seperti aku menyesal pada hari yang telah tenggelam matahari padanya. Mana matahari dah tenggelam, maghrib dah. Naqasa fi ajali. Ajal aku makin pendek, makin dekat. Umur aku walam yazdad fihi amali, tetapi amalan aku tidak bertambah. Wadih, kata Ibn Mas'ud, tidak ada satu penyesalan yang aku menyesal selain daripada berlalunya satu hari mana terbenamnya matahari pada hari ini, bermakna umur aku semakin pendek, semakin dekat dengan kubur, tapi amalanku pula tidak bertambah. Allahu Akbar. Kata-kata ulama salafus salih ini sangat-sangat besar untuk kita ingat-ingatkan. Seorang lagi ulama yang mutaakhir, nama dia Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia kata apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Allahu Akbar. Idha'atul waqt asyaddu minal maut. Mensia-siakan waktu lebih dahsyat daripada mati. Allahu Akbar. Bahasa ni ulama-ulama salah ni backing belaka dia dengan waktu. Idha'atul waqti, mensia-siakan waktu yang Allah peruntukkan kepada kita ni lebih dahsyat daripada mati. Li'anna idha'atal waqti, mensia-siakan waktu, ia menyebabkan kamu terputus daripada mengingati Allah, ingat kepada akhirat. Tapi mati, yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, mati memutuskan kamu daripada dunia dan godaannya dan ahlinya. Itu perbezaan. Mana kalau kita sia-siakan waktu, mana kita jauh daripada Allah. Tapi kalau mati kita jauh daripada dunia, kita kata Masya Allah, dua-dua tu masih berat belaka para jemaah sekalian. Maka kata di situlah timbulnya kata-kata ulama, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Sempat para pelajar ni tulis. Bahasa Arab kata ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini beberapa saat je kita hidup, tuan-tuan. Maka isikanlah dia. Jadikan dunia kita ni tempat meraih, menimba, melakukan ketaatan yang sebanyak mungkin untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dalam sebuah nota, dia buat kajian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Hari di sisi Allah Ta'ala itu, hari akhirat esok, satu hari itu macam 1000 tahun. Kita punya tempoh atas dunia ni, 1000 tahun. Jadi kalau kita kali dengan umur kita 60-70 tahun, maka dia jadi baru 40 saat baru. Mana tak sampai seminit lah kita hidup. Kalau nak banding dengan hari akhirat esok. Lepas tu dia kata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Allahu Akbar. Nabi SAW beritahu kepada Ibn Abbas, dia kata apa? Mali walid dunya illa masali wa masalu illa karakibin. Bandingan aku dengan dunia ni seperti seorang pengembara
berhenti berteduh di bawah bayangan pokok di siang hari, nak tunggu petang. Petang dia naik balik kuda dia lompat pergi. Begitulah keadaan kita. Kita duduk sekejap atas dunia, pergi sana, pergi sini, kelahi sana, kelahi sini, berbuk sana, berbuk sini, kan? Akhir kali semuanya mati. Allahu Akbar. Jadi kita jangan duduk jadikan dunia ni tempat kita nak menunggal di sini, duduk di sini, tapi kita lupa kepada perjalanan asal kita ke akhirat. Kata di ahli syair, sabiluka fid dunya sabilu musafirin, wala budda min zadin likulli musafiri. Menarik juga ni. Saya baca sajak ikut Melayu, tak apa nak erti. Saya kan, jadi kita baca Quran. Sabiluka fid dunya sabilu musafirin. Jalanmu di atas dunia ini jalan pengembara. Wala budda min zadin likulli musafirin. Setiap orang yang nak bermusafir, maka dia kena ada bekalan. Jadi kita nak pergi ke akhirat, mestilah bekal tu kena banyak. Kalau tak ada bekal, apa yang kita nak berdepan di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dunia ini sa'ah faj'alha ta'ah. Isikalah dia dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itulah dalam hadis Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu manusia yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa umur sekarang? Ada yang sudah 60, sudah 50, sudah 70, sudah 30, 40 kan. Tapi kita yang pendek-pendek tu biar kita nak ambil yang 60 ke atas. Dia panggil warga emas. Dalam istilah Malaysia, warga emas. Bagaimana dengan amalan? Oh, amalan baik Ustaz. Alhamdulillah, istiqamah. Itulah makna dia khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, orang yang panjang umur, penuh dengan ibadat, ketaatan dalam umurnya. Tapi kalau umurnya panjang, banyak maksiat, duk provokasi sana sini, duk lagakan orang tu orang ni, baik dia mati awal. Tak banyak dosa. Dosa setakat yang ada itu saja. Kan? Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, masa kita sangat terhad. Tuan-tuan dah bersedia nak pergi masjid, kan? Nak pergi masjid dah kita. Saya tak pergi masjid. Masjid kita negeri Kelantan dikurung, hanya 4 orang boleh pergi masjid. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Walaupun negeri lain COVID lebih tinggi, tapi mereka boleh pergi ke masjid. Tak apalah, kita serahlah kepada Allah. Al-amru ilallah. Orang yang bertanggungjawab, mereka jawablah di hadapan Allah kenapa masjid dikurung sampai begitu sekali. Jadi saya bagi beberapa tip untuk mengisi keazaman tahun baru. Setiap kata orang Arab kata apa? Likulli jadid lazid. Semua hak baru itu suka belaka. Tapi ada juga baru tak suka kan. Yang pertama, saya nak pelajar bersedia. Ambil pen, ambil kertas, ataupun buka handphone, buka note, tanda. Apa tip keazaman tahun baru yang kita nak sambut tahun baru, nak mengantar tahun lama ni, apa ke tip dia? Yang pertama, muhasabatun nafsi. Kita kena muhasabah diri kita. Bila kita muhasabah diri kita, macam tuan-tuan dan puan-puan ahli bisnes. Ini pegawai-pegawai audit, kan kita bisnes, kan kita ada audit setiap tahun. Kita buat muhasabah. Oh, tahun ni nampak kita punya bisnes tak apa jalan. Dengan sebab PKP, kedai tak boleh buka. Kita tengok kawan kita pula, nampak happy lah kawan kita. Setakat PKP ni, dia punya happy lain macam. Kita kecewa, dia happy. Kita pun panggil. Ya akhi, saudara, aku tutup kedai setahun dah tak boleh buka ni. Kawan tu kata, Alhamdulillah setakat PKP ni saya tak cukup kaki tangan. Dia buat apa? Daging perak. Ya. Oh, hantar sana sini. Pagi-pagi di Facebook dia berasak daging perak. Orang tengok terus order lalu. Nak kata apa? Ada yang buat ketupat palas. Ada yang buat macam-macam kuih. Kita nak pergi kedai takut. Kan? Takut kena COVID lah. Takut diganggu oleh macam-macam. Maka yang senangnya apa dia? Yang senangnya order orang hantar rumah.
Tengok. Dalam ibadat kita kena muhasabah. Kenapa bila kita tak boleh pergi masjid, kelas Quran tak mengaji, kelas kuliah tak belajar, semua kelas stop belaka, down belaka. Kenapa? Habis kita duduk kat rumah, duduk main Facebook ya. Duk tengok orang duk tengok orang jalan sana sini, duk tengok orang langgar SOP, duk tengok orang berebut kerusi, duk tengok macam-macam tengok kita, tapi kita tidak ada orang lain pula, masya-Allah, semenjak PKP 1 sampai ke PKP 3 dah jadi ke pemulihan pula ni. Alhamdulillah, Allah rezekikan kami sudah dapat khatam beberapa juzuk Al-Quran. Masya-Allah. Petang-petang pula kita ada kelas talaki. Yang laki-laki dengan guru laki-laki, yang perempuan dengan ustazah. Dia panggil talaki Quran Syafahi. Khatam Quran. Menarik. Yang seorang lagi pula, saya dah khatam kitab ni. Khatam kitab ni, masya-Allah. Dapat baca buku. Dapat didik anak sendiri mengaji Quran. Kita kata, ini perlu pada muhasabah. Jangan menyalahkan masa dan keadaan. Sebagaimana kata Ali Sa'id, na'ibu 'ala zamani wal 'aibu fina. Kita menyalahkan masa, yang salahnya kita tak pandai mengurus masa. Kita jangan marah. Baik. Saya tak nak hurai lah, saya nak sebut poin je. Kalau nak hurai pula, tajuk muhasabatun nafsi ni 1 jam pula. Nanti kita jemaah kat sini hari ni. Baik. Yang kedua, ciri yang kedua, tarbiyatun nafsi ala uluwil himmah. Adalah kita didik diri kita supaya bersifat semangat tinggi. Aku tahun depan insya-Allah. Tahun ni ujung tahun baru dapat kelas online. Tahun depan kalau PKP lagi, insya-Allah kita akan khatamkan tafsir Quran. Kita akan khatam mengaji fiqh. Kita semangat. Ini betul. Biar ada zauq. Yang ketiga, suhbatul ashkhas al-muhafizina ala awqatihim. Kita cuba berkawan dengan orang yang jaga masa. Berkawan dengan orang yang jaga masa. Orang jaga masa macam mana? Kita berkawan dengan dia. Kawan dengan orang jaga masa. Jadi kawan kita, masya-Allah, kalau kita call dia pagi, dia tak jawab. Pukul 10 baru jawab. Maaf Syekh, saya baru ada kelas kuliah duha tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Maaf deh, saya tadi ada kelas mengaji Quran bersama Quranic Main ni. Contohnya. Saya ada, masya-Allah, tabarakallah. Ini orang yang jaga masa. Kita berkawan dengan dia. Kalau kita macam tu, jangan lupa share dia punya link kuliah, share dia punya keadaan kita ni. Jadi dengan share kita dah buat ni, itulah yang dikatakan berkawan dengan orang yang jaga masa. Kalau kawan yang kaki lepok, melepoklah kita sampai ketua. Na'udzubillah. Yang keempat, ma'rifatu halis salaf ma'al waqti. Kita kena baca sejarah ulama bagaimana jaga waktu. Tadi saya sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud, kata-kata Al-Imamul Hasanul Basri, kata Ibn Qayyim dan lain lagi ulama. Kita cari contoh. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, dia tulis kitab tentang waktu. Tentang kelebihan waktu. Masya-Allah. Kalau baca sejarah ni, malu kita. Ada orang yang menulis kitab berpuluh muka surat satu hari. Ada orang yang, masya-Allah, kita ini baca buku pun tidak. Dia baca muka buku banyak. Sampai pagi sampai gelap. Faedahnya tak ada apa. Faedahnya menggelapkan hati. Sebab duk tengok orang duk teruk orang. Gelap. Dok Ustaz, Abu Anas minta maaf. Saya tengok muka buku. Duk tengok video Ustaz. Kata tak teruskan. Ataupun duk baca makalah-makalah yang baik-baik yang disebarkan oleh para asatidzah, kita kata alhamdulillah. Yang kelima, tip yang kelima, tanwi' ma yustaghallu bihil waktu. Kita pelbagaikan bagaimana nak isi waktu. Waktu ni tak boleh satu, dia jemu. Maka kita kena pelbagaikan. Baru dia tak jemu. Kan? Sebab tu Allah SWT syariatkan kepada kita berbeza-beza. Malam disyariatkan tahajud. Solat. Baca Quran. Selepas solat subuh, tidak ada solat sunat. Kamu duduk sini, zikir, tafakur, tadabbur.
sampai ke duha. Naik duha boleh solat balik. Masuk dekat nak zuhur, larang pula solat. Asar macam tu juga. Kita nak tanwid. Sama juga dengan puasa. Puasa digalakkan berpuasa pada hari Senin, hari Khamis. Oh, saya kuat. Puasa Daud, hari buka satu hari puasa. Ini semua ni kita kena bagaimana pelbagaikan waktu supaya kita boleh mengisinya supaya tidak jemu. Sebab kita ni manusia ni tak boleh. Kerana itu menu kita berbeza. Pagi makan nasi lemak. Kan? Tengah hari nasi semoti. Petang mi goreng. Kalau orang tak diet, malam makan roti kita. Maknanya pelbagai. Yang keenam, kita kena sedar bahawa waktu yang berlalu tak akan berulang. Artinya, tuan-tuan, kalaulah kita zikir waktu pagi ni, zikir pagi tadi saya tak sempat baca. Tak apalah saya baca esok. La. Esok untuk esok, hari ni untuk hari ni. Dengan sebab itu Al-Imam Nawawi, saya tulis dalam muqaddimah kitab ni. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Tuan-tuan cari kitab ni. Sunnahmu Amalanku. Dalam buku ni, dalam muqaddimah dia, Imam Nawawi rahimahullah kata, Dabtil waqt. Jaga waktu, jangan terlepas kerja hari ni untuk esok. La. Sebab esok hal lain pula. Macam juga kita jaga waktu makan. Waktu makan hari ni, kalau tak makan, tak apalah saya makan esok. Boleh? Tak boleh. Esok untuk esok dah hari ni, habis cerita lapar lah kita. Kebuluran hari ni, ataupun sudah naik kita punya penyakit ni. Gastrik hari ni. Maknanya, zikir pagi kena habiskan waktu ni, zikir petang habis waktu ni, kalau tak habis juga, kita qada tengah hari. Supaya zikir yang bersifat harian, tidak terlepas waktu dia. Al-waktu la ya'ud. Waktu yang berlalu, dia tak boleh nak ulang balik. Ini, kita kena motivasi. Yang ketujuh agak berat sikit. Tazakkurul maut. Allah. Wasa'atul ihtidar. Kenalah sentiasa kita kena ingat kemati dan kita kena ingat saat-saat nazak kematian. Apakah kita boleh mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah? Ataupun kita mati dalam keadaan lara, leka, entah apa, na'udzubillah. Jadi kita sentiasa ingat. Bila kita ingat, kita kata astagfirullah. Aku ni boleh ke mengucap doa mati? Ketika itu lidah kita yang sedang mengumpat orang, kat, berhenti. Kita mula berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Atub ilaika ya Allah. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Sebagaimana Nabi kita ulang 70-100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampun dosa aku, terimalah taubatku. Barulah kita rasa, tak boleh main-main. Yang kesembilan, adalah kita orang panggil sangat global untuk memanfaatkan waktu. Kita cuba untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebab kalau tidak susun waktu, kita akan rugi dan mengambil peluang. Yang kesembilan ni, mengambil peluang dengan waktu yang ada. Nabi sebut dalam hadis, nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia kerugian. Nikmat sehat dengan nikmat waktu senang, waktu faragh, waktu tak sibuk. Kita waktu tak sibuk, kita pergi tidur. Waktu tak nak sibuk, sibuk pula. Nak baca Quran kan macam-macam pula dia punya. Yang terakhir dia panggil tanzimul waqti, manajemen ibadat. Tanzimul waqt, manajemen waktu, maknanya bagaimana kita nak susun waktu kita supaya tak rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia panggil penting sangat. Kata di ulama salafus salih, dia kata awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Tuan-tuan tanda. Bagaimana tip nak menyusun waktu. Ulama salah ni kata, waktu seorang hamba itu ada 4, bukan 5. Yang pertama, nikmat. 1. Yang kedua, bala. Yang ketiga, taat. Yang keempat, maksiat. Jadi, kita kena tengok. Waktu kita dapat nikmat, naklah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan menambahkan lagi kesyukuran. Waktu kena bala, kita kena sabar.
Sabar bagaimana nak menguruskan bala yang datang. Waktu kita dapat melakukan ketaatan, alhamdulillah, kita teruskan, kita pecut, kita tambahkan lagi. Waktu terjebak dengan maksiat, kita berhenti cepat-cepat, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tanzimul waqt, manajemen waktu, manajemen ibadat. Ada satu poster yang saya buat, nak tajuk dia manajemen ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin ada yang pegawai tinggi kerajaan, pegawai besar kerajaan, mungkin bekas menteri pun ada. Wallahu alam. Kadang-kadang ada dia atas WhatsApp dengan saya, bekas menteri, bekas orang besar-besar, orang hebat. Tetapi yang pentingnya tuan-tuan ni semua orang ada nama belaka. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ada nama. Alhamdulillah. Dan orang yang mempunyai duit yang tak habis nak makan. Nah, betul. Maka menjadi kewajipan kepada kita menggunakan ilmu yang kita ada. Kita jadi pegawai tu, manajemen tu, tapi satu lagi yang kita lupa, manajemen ibadat, menyusun waktu untuk beribadat, ini yang paling besar. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 tip, mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma beberapa pesanan akhir daripada saya. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena ingat, hari ini hari Jumaat, jangan lupa selawat dan juga baca surah Al-Kahfi. Dan jangan lupa sedekah dan sebagainya. Dan bila masuk Muharram nanti, kata Nabi SAW, afdalus siyam, puasa yang terbaik, puasa sunat. Selepas daripada Ramadan itu puasa wajib, iaitulah puasa Syahrullahil Muharram, pada bulan Muharram ataupun pada bulan-bulan haram. Jadi bulan haram di antaranya, inilah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan dalam bulan Muharram ada satu hari yang besar digalakkan berpuasa, dipanggil hari Ashura. Bila hari Ashura? Hari 10 Muharram. Nabi berpuasa. Sahabat berpuasa. Tiba-tiba ada orang mari repot. Dia kata, ya Rasulullah, Yahudi sangat membesarkan hari Ashura. Maka Nabi SAW menegaskan, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asuman tasi', aku akan puasa pada hari yang ke-9. Jadi oleh kerana Nabi bercerita nak puasa, kita yang hidup ni kita akan puasa pada hari 9, 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram untuk tahun 1443, mengikut takwim yang ada di tangan saya ni, tuan-tuan, tanda jadual, iaitulah pada hari Rabu 18 Ogos, hari Ashura 10 hari bulan Muharram, iaitulah 19 Ogos. Tanda dalam kalender tu. Puasa hari ni. Kalau orang nak buat kenduri, tolong sekat. Nasihat. Salah kau Ustaz. Kita tak kata salah. Buatlah petang. Untuk kita buka puasa, boleh je. Kan? InsyaAllah. Itu je lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Melangkah ke tahun baru dengan azam dan manajemen pengurusan yang baru. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada semua, kepada Quranic Mind yang menyusun, mengatur jadual kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua dan memanfaatkan wasa yang kita ada ini. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.